Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita terus ajak diri kita, ajar diri kita dan beritahu hati kita betapa besarnya nikmat apabila Allah izinkan kita untuk buat taat. Dan kita sedang berada dalam tempat, kita berada dalam keadaan, dalam situasi yang baik yang Rasulullah sebut sebagai taman-taman syurga. Moga-moga kerapnya kita hadir di taman syurga di dunia, Allah Ta'ala dengan rahmatnya akan letakkan kita pada syurga yang hakiki. Dan sebelum kita hijrah berpindah kepada barzah, kita diberi syurga yang disegerakan. Itulah dikatakan Jannatul Adilah. Itulah disebut sebagai tenangnya hati manusia itu apabila berada atas muka bumi. Dia berasa senang, dia berasa tenang. Kenapa? Dia diberi syurga yang disegerakan. Sebelum Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberi pada dia syurga yang kekal. Jadi wajarlah sebagai kita, sebagai hamba yang mengaku penuh dengan kekurangan, penuh dengan keaiban, penuh dengan kelemahan, banyaknya dosa yang tidak terhitung dan terkira, maka wajarlah kita melahirkan rasa terima kasih yang tak terhingga daripada hati yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya diberi izin kita untuk dengar peringatan-peringatan yang perlu kita ambil dalam memandu hidup kita. Okey, macam biasa kelas bulanan ni kita baca kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Sekarang dah sampai muka surat 87 dah. 88. Okey. Kat mana? Lalu Allah berfirman. Okey. Ini kisah bagaimana Rasulullah ni dia menghantar satu jenazah daripada golongan kaum Ansar. Al-Bara' ibn Azib ini bercerita, kemudian Rasulullah berkata, mohonlah perlindungan daripada azab kubur 2 atau 3 kali. Dia tak ingat, tapi Rasulullah ulang-ulang perkataan ni. Kemudian Rasulullah cerita macam mana keadaan yang kita dah baca bulan lalu. Orang mukmin yang bila dia nak meninggal dunia, turun beberapa malaikat dari langit putih wajah, seakan-akan wajah matahari yang kita dah baca. Maka lepas tu turunlah pula satu malaikat yang dikatakan itulah malakul maut, yang duduk di sisi kepala dia, dan dia berucap, sebab yang meninggal ini adalah orang mukmin, wahai jiwanya tenang, keluarlah engkau menuju dan keampunan Allah. Ini dua benda yang disebut. Engkau keluar, engkau pergi tempat yang Allah ampunkan engkau dan Allah redha pada engkau. Siapa yang dapat ni? Allahumma rzuqna. Moga-moga Allah rezeki yang kita dalam keadaan macam ni. Siapa ni? Ini orang-orang yang beriman. Dan keluarlah roh itu, ini kita dah baca bulan lalu. Kemudian dibawanya ke langit. Bila sampai kepada Allah, lalu Allah berfirman. Tu sambungan tu. Tulislah buku catatan hamba-Ku ini di Illiyin. Illiyin ni adalah tempat simpanan. Kalau kita tengok mustika hadis dia terang. Tempat simpanan buku amal orang-orang yang berbakti. Orang-orang soleh. Tempat stor buku simpanan amal ni nama dia Illiyin. Illiyin ni maksud dia tempat yang tertinggi, tempat yang mulia. Lepas tu kalau kita tengok kitab Duratun Nasihin atau kita buka kitab Bujarimi Iqna', kat dua kitab ni dia ada cerita bagaimana perkataan ilmu. Kita tuntut ilmu ni Ain, Lam, Mim. Kalau kerja Jawi tu ilmu tu, dia kata Ain ni, huruf Ain ni mewakili perkataan Illiyin. Illiyin ni maksud tinggi, mulia. Lam tu latif, Mim tu malik. Dalam tu dia cerita lah, adalah huraian dia. Yang kita nak cerita ni Ain tu Illiyin. Illiyin ni menunjukkan orang-orang yang berilmu ni, orang-orang yang menuntut ilmu ni, orang-orang yang memiliki ilmu di dada mereka, dimuliakan di sisi Allah.
Tak sama. Taraf dia tak sama dengan orang tak ada ilmu. Lepas tu guru-guru ada kata anjing buruan yang kalau kita boleh ajar dia berhenti, lari. Dia boleh ikut cakap kita, maka dia boleh digunakan untuk memburu walaupun taraf dia adalah anjing. Mulianya anjing ni bila ada ilmu sampai boleh guna untuk memburu. Itu mulianya ilmu ni. Sebab tu ilmu ni kita kena usaha lah. Kalau ilmu fardu ain tu pun dia wajib. Jadi Allah Ta'ala berfirman, catatlah amalan dia, letaklah di Iliyin. Kalau kita tengok nota bawah sekali tu, nombor 5, Iliyin ni adalah tempat suratan amal orang-orang yang berbakti. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, malaikat-malaikat yang muka dia putih berseri bak mentari, bawa kain kafan dia syurga, bawa wangi-wangian dia syurga, dia letakkan roh tu di tempat itu, lalu dibawa ke langit. Selepas Allah Ta'ala berfirman, simpan buku catatan amal di Iliyin, lalu kembalikan dia ke tanah. Allah suruh kembalikan balik roh ni ke tanah, kerana sesungguhnya aku menciptakannya dari tanah, pada tanah aku akan kembalikannya, dan darinya juga, maknanya dari tanah juga aku akan keluarkannya pada satu hari nanti. Tu Allah kata manusia ni buat di tanah, dia akan kembali ke tanah, jasad dia simpan dekat tanah, dekat kubur. Lepas tu dia dibangkit. Bangkit kat mana? Dibangkit dari tanah juga. Tu perkataan 3 tanah tu. Cipta dari tanah, kembali dikebumikan di tanah, dan dibangkitkan juga dari tanah. Tu Allah berfirman gitulah pada malaikat yang tadi yang membawa roh tadi. Setelah itu roh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Ni dia nak ceritakan kisah dalam kubur pula. Bila roh itu kembali ke jasadnya, maka sedarlah manusia itu dalam kubur, dan dia melihat kain kafan dia. Dia berkata, aku dah mati rupanya. Ni ada kita sebut gitu. Bila dia melihat kain kafan dia, baru dia tahu aku dah mati. Aku dah mati. Maknanya dia dah hijrah. Maknanya kita nak cerita hijrah. Hijrah ni tahun baru Ada hijrah yang kita boleh ikhtiar. Daripada tak baik pindah pada baik. Asal makna hijrah ni, kalau kita tengok bahasa Arab, hijrah ni bahasa Arab. Nama dia apa? Al-intiqal. Al-intiqal ni maksudnya pindah. Macam kita kata pindah rukun, berdiri ke rukuk. Kita baca takbir, Allahu Akbar. Nanti dah iktidal, kita nak pergi sujud. Iktidal nak pindah rukun pada sujud, kita kata Allahu Akbar. Takbir tu nama dia al-intiqalat. Jadi hijrah ni dia intikal, pindah. Dari segi bahasa dia adalah pindah. Perbuatan fizikal pindah. Tapi kalau dari istilah syarak dia, pindah daripada tak baik pergi baik. Pindah daripada yang baik kepada lebih baik. Pindah daripada lebih baik kepada terbaik. Itulah hijrah tu. Itu hijrahnya kita boleh usahakan. Ada lagi satu hijrah yang kita tak boleh usahakan. Kita nak tak nak ke, kita rancang tak rancang ke, kita suka tak suka ke, kita sedia tak sedia ke, kita mesti pindah. Pindah apa? Itulah dinamakan mati. Itulah nama kematian. Itulah nama pindah ke alam barzah. Kita nak tak nak ke, kita rancang tak rancang ke, kita tak tahu ke, nak pindah macam mana ke, kita prepare tak prepare ke, kita dah taubat ke belum ke, kita dah kalau sembahyang kita ke belum ke, kita dah tahu aurat yang betul ke belum ke, dah belajar fardu ain ke belum ke, dah zikir ke belum ke, dah baca Quran ke belum ke, dah buat kebajikan ke belum ke, dah berhenti dosa-dosa ke belum ke. Sampai masa hijrah tu datang, dia akan tarik kita pindah. Tanpa kita ada pilihan, tanpa kita ada usaha, kita dah terlawan. Hatta nak tidur ngantuk pun tak lawan. Betul. Pada malam dah ngantuk, tak lawan. Cuba tahan 5 hari tak tidur, tak boleh. Itu hanya tidur tu. Itu yang tidur. Ini kan kematian. Mana mungkin? Mana mungkin? Dulu Tuan Guru Haji Saleh Musa tu, Haji Musa Saleh, bukan dia kata kalau tak percaya Allah ada, cuba lawan mati tu, kata boleh tak? Tidur pun tak lawan, dia kata. Dia kata gitu dalam kuliah dia. Betul. Ini benar. Tidur pun tak tahan. Yang dikatakan kematian yang kecil. Sebab tu bila kita bangun pagi tu kata alhamdulillahillazi ahyana. Sekali puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Maknanya tidur ni disebut dalam kitab sebagai kematian yang kecil. Itu pun kita tak boleh tahan. Tak boleh nak kontrol, jangan tidur. Tak boleh. Ada satu masa kita tak boleh tumbang sendiri.
Ini kan pula kematian tidurnya besar, kematiannya besar. Itulah dia kata, pindahlah manusia itu, dibawa roh dia menghadap pada Allah dan dipulangkan semula roh itu ke jasadnya di alam barzah. Pada zahirnya dalam kubur, sebenarnya di alam lain. Di alam lain, cuma jasadnya disimpan di alam kubur. Maka hancurlah jasad itu di alam kubur, dan di alam barzah diberi jasad yang sama tapi jasadnya lain. Maka kat situlah dikembalikan roh ke jasadnya. Tu Sayyidina Umar dia tanya, adakah dalam alam barzah kita macam ni, boleh rasa panas, boleh sejuk? Rasulullah kata ya. Ya. Lalu didatangi oleh dua malaikat dekat alam barzah ni. Bila roh itu dikembalikan, maka dia tersedar. Dia tersedar. Macam mana orang naik kereta terbang lah, masuk kereta terbang tidur, jaga-jaga je negara lain dah. Maka tersedarlah dia, didatangi oleh dua malaikat yang kemudian duduk di hadapan seraya bertanya. Kalau kita baca kitab Mustikah Hadis, dikatakan datanglah dua malaikat dan mendudukkan dia. Malaikat itu pegang dia, dudukkan dia. Bukan akan baring, dudukkan dia. Seraya malaikat itu bertanya. Ini yang dikatakan ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini kalau orang mukmin, orang beriman mati, inilah jawapan dia. Dia ada jawapan. Ini jawab ni bukan dengan hafalan. Orang kata soalan bocor. Ni bukan soalan bocor. Ini jawab ni dengan apa yang kita lalui, bukan dengan hafal. Kalau kita tak rasa, tak rasa, kita tak by experience tu. Maknanya Allah ni kita rasa by experience. Pengalaman hidup kita rasa Allah ni bagi kita ni, Allah ni bagi kita nikmat, Allah mentakdirkan, Allah begitu, Allah semua. Apa kita pandang, kita ingat Allah. Kalau Allah ini sentiasa di hati kita, barulah dia boleh jawab Allah Tuhanku. Bukan boleh hafal. Tak boleh hafal. Kalau boleh hafal senang. Ini soalan ni hafal. Hafal. Tapi tak boleh hafal, sebab dia adalah mengikut kepengalaman dan keadaan hidup dia macam mana dia meletakkan Allah itu dalam hati dia. Kalau Allah itu tak dibesarkan benda lain, diutamakan benda lain daripada urusan Allah, bimbang nantinya dijawab itu dalam benda lain. Kalau digunakan nafsu dia, ini dalam Quran kata ada orang mengambil nafsu sebagai Tuhan. Takut ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Orang tak beriman takut jawab apa? Nafsu, dia kata. Ni takut ni. Kenapa? Dalam hidup dia menguruskan nafsu. Dia layan nafsu cakap apa, dia segera berkendak. Nafsu ni dia layan sungguh-sungguh, dan dia tidak mempedulikan apa arahan Allah, apa suruhan Allah. Ni bimbang nanti jawapannya pelik-pelik keluar nanti. Ada jawab gini, ada jawab kerja, ada jawab gitu. Rasulullah tak katalah jawapan lain. Cuma Rasulullah akan kata, ada yang jawab aku tak tahu, dia cemas. Ada depan. Tapi orang berimannya akan jawab apa? Allah Tuhanku, Allahumma rzuqna, ya Allah rezeki kami dengan jawapan ni. Minta dengan Allah, minta dengan Allah, harap dengan dia betul-betul. Ya Allah, kami ni bukan orang baik Tuhan. Kami pun usaha jadi baik pun jatuh bangun. Tapi kami yakin Kau ada rahmat yang luas mengatasi kemarahanmu, mengatasi kemurkaanmu. Kau ada rahmat yang luas. Ya Allah, tolonglah kami. Doa dalam itu selalu dalam hati kita. Terutama kita duduk majlis ilmu ni, ada malaikat rahmat sekeliling kita. Kita doa banyak-banyak. Doa dalam hati kami, rezekikan kami wahai Tuhan, agar jawapan yang keluar daripada mulut kami masa kami dalam barzah nanti, Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Minta Allah tolong kita. Dalam hadis, Mustikah Hadis tu dia kata, kalau Allah memberi dia hidayah, maka dia akan menjawab. Nampak? Masih lagi memerlukan hidayah. Masih lagi memerlukan hidayah. Masih lagi memerlukan rahmat, kesian, bila kesian Tuhan, kasih sayang Tuhan. Waktu kalau kita baca kitab Mukhasyafatul Qulub Imam Ghazali, Rasulullah ni dia pernah panggil Abu Hurairah. Dia kata apa? Wahai Abu Hurairah, hendakkah engkau mendapat rahmat ketika hidupmu? Satu. Ketika hendak matimu? Dua. Ketika engkau di alam kubur? Tiga. Dan ketika engkau dibangkitkan di mahsyar, hendaklah engkau mendapat rahmat daripada Tuhanmu. Dan kita cerita lah.
Maka Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, pastinya aku berkenakan rahmat dalam keadaan-keadaan tersebut. Maka Rasulullah kata, bangunlah di tengah-tengah malam dan solatlah di penjuru-penjuru rumahmu. Maknanya bangun dekat rumah, bangun malam-malam. Itu yang qiyamul lail, yang tahajud itulah tu. Bangun solat. Kenapa? Dengan itu akan menarik rahmat, mengundang rahmat Tuhanmu. Bila? Waktu hidupmu, waktu nak matimu, waktu alam barzahmu, dan waktu engkau dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kita sangat memerlukan rahmat Tuhan. Waktu dalam kaedah-kaedah dalam kitab-kitab disebut, bila orang itu nak mati, masa hidup dia mesti ada rasa khauf dan rajak. Maknanya dia kena rasa takut. Takutlah, bimbang solat dia tak sah, dia pergi belajar. Bimbang amalan dia tak terima, dia belajar cara nak ikhlas macam mana. Dia belajar betul-betul, dia cari ilmu betul-betul, panduan supaya amalan dia Allah terima. Bimbang, terjebak dalam dosa, dihindarkan dosa, dijauhkan dosa. Lepas tu dalam pada tu dia harap juga amalan dia tahu. Kadang-kadang ada cacat, semayang dia kadang khusyuk, kadang tak khusyuk, dia main tarik tali dan semayang, tapi dia masih harap Allah, ya Allah terimalah semayang aku. Bagaimana yang aku buat ni adalah sesungguh-sungguh aku cuba. Kadang-kadang aku gagal, wahai Tuhan, engkau terimalah semayang aku. Maknanya ada khauf dan rajak dalam kehidupan kita ni. Tapi ulama-ulama kata, bila sampai sakaratul maut, waktu nak mati ni, dia kena hanya adalah khauf. Bukan dia hanya kena ada rajak. Rajak ni apa? Rajak dia diharap. Rajak dia diharap. Waktu Rasulullah di ziarah seorang sahabat, dia nak meninggal dunia, Rasulullah kata, bagaimana keadaanmu? Aku hanya mengharapkan rahmat Allah. Waktu tu harap je, harap Tuhan ampunkan dosa kita, bersangka baiklah Tuhan ampunkan dosa kita. Waktu apa? Waktu nak mati tu. Bersangka baiklah Allah, aku terima amalan aku, kau redalah aku nak datang jumpa kau ni. Ada baru-baru ni lah, baru tak baru kot, sebulan lebih. Ada orang perempuan umur, katanya umur dia 90, dekat 90. Dia punya cucu cerita lah, waktu nak meninggal tu, dia sesak nafas lah. Dia ni lelah, sesak nafas. Keluar daripada mulut dia, apa dia kata? Ya Allah, engkau redha dah dekat aku. Dia keluar perkataan redha tu. Itu tunjukkan dia letakkan satu rajak yang tinggi. Rajak ni harap lah, satu harap yang tinggi pada Allah, supaya Allah redha dekat dia. Lepas tu dia mengucap kalimah syahadat dan dia meninggal. Allah, mulianya, untungnya dia dia dapat mengucap waktu ujung usia dia. Siapa ni? Moga Allah golongan ke dia sebagai orang-orang yang solehah, orang perempuan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang rohnya dibawa ke langit dan berbau wangi. Macam Rasulullah kata, bau wangi, lebih wangi daripada kasturi. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis tu. Sampailah malaikat-malaikat di langit bertanya, roh siapa ni? Roh siapa ni? Roh siapa ni? Maka disebut oleh malaikat, ni roh Anu, anak si Anu, ni roh ni, anak dia ni, bapa dia nama ni, mak dia nama ni. Kenapa malaikat tanya? Wanginya roh tu, indahnya perkara ni. Bagaimana malaikat-malaikat turun ke bumi, membuat persiapan, bawa kain kapan dari syurga, bawa wangian-wangian dari syurga, letak kaki kapan daripada syurga untuk menerima roh yang beriman, roh yang dikasihi Allah, roh yang Allah redha, untuk dipertemukan dengan Allah. Dan waktu itulah Allah berfirman, letakkanlah suratan amal hamba ini di Iliyin, tempat-tempat yang mulia dan tertinggi, dan kembalikanlah roh dia ke jasad dia. Waktu ni lah nanti dia akan melihat muka nakir, dan muka nakirnya akan bertanya, siapa Tuhan kau? Siapa Tuhanmu? Ada juga hadis lain riwayat Abu Daud, dia kata, apa yang kau sembah atas muka bumi? Dia ada orang dapat soalan ni, ada orang dapat soalan ni. Membawa maksudnya samalah. Apa yang kau sembah atas muka bumi? Disebabnya mati ni adalah orang mukmin, maka dia menjawab, Allah adalah Tuhanku. Kemudian dia ditanya lagi, dalam kitab tulis apa? Apa agamamu? Agama ni adalah cari hidup. Agama ni, din, kataan Arab tu din adalah cari hidup. Cari hidup. Kalau orang itu cari hidup dia begini-begini, itulah agama dia.
Kalau orang itu cari hidup di Islam, itu yang kita dengar nasyid anak-anak kita dulu baca, Al-Islam dinul hayat. Islam adalah cari hidup. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Dia memiliki Islam tu cari hidup. Cara dia pakai, cara dia bercakap, cara dia berhubung, cara dia ibadah, semua menunjukkan pada watak peribadi dia adalah seorang mukmin. Itu nama dia agama. Itu dia agama. Maka malaikat tanya, apa agamamu? Dia tanya suara ni bukan macam suara saya. Kalau orang yang tidak beriman itu suara ni Nabi kata macam halilintar yang membelah bumi. Lintar yang kita dengar, yang punya petir yang kuat, yang guruh yang kuat tu, yang sangat menakutkan. Itulah suara dia. Maka orang beriman itu yang mati jadi, orang mukmin tadi menjawab, Islam adalah agamaku. Dia sebut perkataan apa? Islam. Cari hidup aku adalah cari hidup Islam. Dan kita tanya lagi, apa? Soalan ketiga tanya apa? Siapa orang yang diutuskan di kalangan kalian? Siapa yang diutuskan? Maksudnya siapa Nabi engkau? Ada dalam kitab dia kata siapa nabimu? Ditanyanya lebih lanjut, dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Ada juga peristiwa lain yang dalam kita sebut, bagaimana orang dalam kubur ni nanti dia akan mendengar bila roh dihantar ke jasad, dia akan dengar tapak kaki orang yang pulang. Orang pulang dekat atas ni, dia kat dalam tanah, dia dengar orang pulang, bunyi tapak kaki, tap orang pulang. Dia dengar. Waktu datang muka nangkir tu, dalam hadis tersebut, maka dibayangkan, digambarkan, dilihatkan ada wajah seorang lelaki. Dan malaikat ni kata, engkau kenal lah siapa ni? Soalan dia bentuk soalan gitu pula. Maka orang itu kalau dia tak beriman, kalau dia beriman, dia akan sebut, inilah Nabi aku Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad, Muhammadan abduhu, hamba Allah dan seorang pesuruh Allah. Dia jawab itu. Kalau orang tak beriman, dia kata dia tak tahu. Maka malaikat ini dengan marah pegang tongkat. Dia kata, bukankah kau dengar tadi, telingamu mendengar? Bukankah telingamu mendengar akan derap kaki orang pulang atas muka bumi? Telinga kau dengar. Dia kata dengar. Kenapa atas muka bumi engkau tak gunakan telinga engkau dengar apa yang Nabi ajar? Dia kata gitu Malaikat ni jadi heran, jadi pelik, jadi marah. Kenapa telinga engkau tak dengar ajaran Nabi? Ada kitab lain di situ pula. Maka sebab telinga dia tak dengar apa Nabi ajar atas muka bumi, tak nak ikut apa Nabi ajar atas muka bumi, tak kenal Nabi, sampai dalam kubur tak kenal Nabi siapa. Maka malaikat tu ambil tongkat, dan kita tu kata dia pukul antara dua telinga dia. Ni telinga dia pukul dekat tengah kepala, dia pukul. Rasulullah sebut, kalau engkau ambil tongkat tu, engkau nak pegang tu, engkau pergi atas muka bumi, engkau pukul gunung, engkau pukul atas gunung, dan kau akan lihat gunung itu berderai menjadi debu. Kenapa? Kuatnya hentakan tongkat tu. Allah. Ini ancaman bukan sikit lah. Ini ancaman bukan sikit. Ini ancaman bukan sebat macam dalam penjara tu. Kalau kita tengok orang 20 kali sebat, 32 kali sebat, 16 kali sebat, itu bukan sebab itu. Dia ni bukan rotan, ni tongkat. Rasulullah kata, kalau kau boleh buka alam barzah ni, kubur ni, dan kau akan lihat bagaimana manusia di timur barat, di timur bumi, di barat bumi akan mendengar dia menjerit, akan mendengar dia meraung apabila dipukul oleh muka nakir ni. Ini bukan satu ancaman yang ringan. Kalau ancaman yang seberat ini yang Rasulullah sebut, yang sebut ini adalah daripada wahyu, Rasulullah ni dia tak tipu. Bukan nak tipu, dia nak niat pun tak ada. Rasulullah ni, Rasul-Rasul ni tak ada. Mereka ni buatnya makruh pun tak ada. Mereka ni amanah, tak ada buat makruh, tak ada rasa nak tipu, tak ada. Pada mereka bohong-bohong tak ada. Kenapa? Mereka hanya bercakap, mereka ni maksum, mereka tak ada dosa. Mereka sebab tu dikatakan Rasulullah ni bersifat siddiq. Yang kita belajar lah kat sekolah dulu, tabligh amanah, siddiq fatanah, tabligh amanah. Siddiq ni benar.
Jadi dalam buku tauhid dikatakan sidik ni, benar ini wajib pada akal kita menerima Rasulullah ini berkata benar. Kita wajib terima. Kita wajib terima. Tapi pada kita manusia biasa ni, sidik ni wajib pada syarak. Kalau kita cakap bohong, kita berdosa. Itu beza dia. Tapi pada Rasul ni, sidik ni wajib pada akal, dia bercakap benar. Dia tak ada bohong. Kenapa? Apa yang dia cakap itu adalah wahyu semata-mata. Ni cerita ni, kisah ni. Tu dikatakan iman itu, kalau kita tengok kita usul tauhid antara tafsir definition, antara definisi iman tu mempercayai khabar dan orang yang membawa khabar. Gitulah. Mempercayai khabar. Khabar apa? Apa yang Rasul ceritalah. Kisah kubur, kisah mati, cara semayang macam ni, apa-apa perkabaran dia cerita. Percaya khabaran dia dan percaya pada dia. Maknanya apa saja dia cakap, kita kena percaya. Itu dikatakan mempercayai khabar dan mempercayai orang yang bawa khabar. Itu siapa tu? Itu Rasulullah. Kenapa? Dia ada sifat, nama dia Siddiq. Tu ada 2 hijrah nanti ni kita akan pergi ni. Kita siap tak siap kita akan pergi hijrah ni. Hijrah yang kita tak boleh ikhtiar. Kita tak boleh usahakan. Kita tak boleh tangguh. Kita tak boleh kata nanti. Tak boleh. Benda lain kita boleh ikhtiarkan, boleh usaha. Hijrah yang kita kata tadi, intikal, perpindahan. Kita kena tukar department, kita minta dengan bos tangguh sebulan lah, bagi budak habis sekolah tu nak pindah ke sekolah. Bos boleh consider. Kita nak pindah. Dan sama juga macam benda lain. Kadang-kadang orang berniaga dapat notis kena pindah, kena bagi notis. Kita nak keluar rumah sewa, kena bagi notis. Tak boleh pindah-pindah mengejut sebab ada perjanjian yang kita kena buat. Tapi ada satu perpindahan, ada satu intikal, ada satu perpindahan roh. Jasad dipindah ke dalam bumi, tapi roh dia akan pindah ke alam barzakh bersama jasad juga. Jasad yang lain, bukan jasad yang ni. Jasad ini akan reput atas dalam muka bumi. Maka pindah itu tak ikhtiar, tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Kita nak tak nak, nama kita dah ada senarai. Bila? Yang kita tak tahu. Orang lain pun tak tahu nak bila, orang lain pun tak tahu kita punya bila. Tapi pasti. Bila? Tak tahu. Anytime? Yes, anytime. Bila dah kita tanya soalan ni? Malam ni meninggal, malam ni kita tanya. Bila kita tanya ni? Lepas asal rebah, kan dah ke bumi tanya soalan ni. Lepas tu dia tanya lagi apa? Nombor 1 dia tanya siapa Tuhan kamu. Nombor 2 tanya apa agamamu. Nombor 3 tanya macam siapa nabimu. Nombor 4 dia tanya lalu apa ilmumu? Aku membaca kitabullah dan aku mempercayai dan meyakininya. Macam dia tanya apa kitab kamu? Ini baca Quran pun tidak, belajar pada ain pun tidak. Macam mana nak jawab? Allahu Akbar. Ngaji pun sekali mengaji pun bila malam Jumaat baca Yasin, itulah harap tu. Itu pun kalau baca. Kalau tidak apa, tak ada. Benalah alasan demi alasan, sibuk, kerja, penat. Ni alasan yang biasa lah. Nanti ni alasan yang biasa. Tetapi malangnya kain kapannya telah disenun. Tak sedar kain kapan dia ada kat surau. Set-set kain kapan tu yang nombor 2, nombor 3 tu rupanya nama dia. Kalau dia tak ada berfikiran begitu, menyebabkan tertangguhlah dia pada ibadah, tertangguhlah dia pada persiapan. Lepas tu disuruh Rasulullah kata ingat mati banyak-banyak, sebut mati banyak-banyak. Rasulullah suruh ingat, suruh sebut. Itu sunat ziarah kubur, sunat baca berita-berita kematian. Kalau ada orang kata ada kawan dia meninggal dekat Facebook, ada nama dia, kita tengok muka dia, kita kata engkau dah pergi ke alam barzakh, aku akan menyusul. Kata begitu. Kata kawan kita, engkau dah pergi bro, tapi aku akan datang juga, pasti aku akan datang. Moga-moga engkau pergi dengan kau bersiap dan aku juga akan datang dalam keadaan aku bersiap. Cakap gitu. Pergi kerja lalu perkuburan, tengok sekejap, toleh kepada sekejap, tengok kubur. Kata dengan kubur, aku akan menyusul. Moga-moga Allah tolong aku, kuatkan aku untuk bersiap. Minta Allah, bacalah banyak-banyak la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku ni lemah wahai Tuhan.
Aku ni lemah, tapi aku usaha sedaya upaya aku untuk aku bersiap. Supaya kau panggil aku reda untuk pulang dan kau reda menerimaku. Bercakaplah dengan dia, bangunlah malam-malam, bercakap dengan dia, berceritalah dengan dia, mengadulah dengan dia, menangislah dengan dia, berceritalah dengan dia, mengakulah bodohnya kita, mengakulah dosanya kita, bertaubatlah kita, minta dia tolong usaha kita dalam taat. Datangkan rasa kendak nak duduk majlis ilmu, datangkan rasa kendak nak faham pada agama, datangkan rasa kendak nak buat benda-benda sunat dengan betul dan banyak, datang kendak membetulkan yang wajib ini dengan belajar pada ain. Kendak ni minta Allah letakkan hati kita dengan yang kuat, supaya dia menolong jasad kita untuk taat, dia menolong hati kita agar lurus, supaya nanti hijrah yang wajib kita pergi, ini dikatakan wajib aradi, wajib yang berdatang. Wajib yang datang dengan apa? Datangnya maut. Jadi moga-moga hijrah yang kita pergi ni, jadi peristiwa hijrah ni kita ambillah pengajaran. Kita akan hijrah, tengok aja orang cerita hijrah, kita nombor satu hijrah kita fikir aku mesti nak jadi lebih baik. Apa lagi hijrah kita fikir? Aku akan hijrah ke alam barzakh. Aku dah siap ke belum? Aku mesti jadi lebih baik. Tapi kita kena fikir, kita kena tahu apa mesej yang Rasulullah bagi waktu hijrah. Dia hijrah dalam keadaan susah payah. Rasulullah ini dia bergerak hijrah pada tarikh 27 hari bulan Safar. 27 Safar. Tahun 14 kenabian. Lepas 13 tahun berdakwah, lepas tahun tu dia gerak. Tahun 14 kenabian. Dia bergerak. Masa dia bergerak itu, lepas Safar itu adalah Rabiul Awal. Ini adalah bulan kemuncak panas di Mekah. Maknanya lepas tu dia duduk dia transit dekat Gua Sur yang kita belajar lah, selalu kita dengar setiap tahun. Dia duduk di satu rekahan dekat Bukit Sur tu, ada rekahan. Dia bukan gua, jangan kita bayang macam gua-gua yang sekarang ni besar-besar ni. Dia ada rekahan yang Rasulullah terpaksa duduk tunjuk kaki. Dan kalau orang luar datang, orang luar tunduk, nampak dia. Dia terpaksa duduk sana 3 hari dalam keadaan cuaca yang memuncak panas waktu tu. Apa mesej yang Rasulullah nak ajar kita? Apa mesej yang agama nak beritahu kita? Hijrah pada baik ni payah. Mana satu? Tak kena faham tau. Letak otak kita nak jadi baik ni bukan senang, tapi bukan mustahil. Yang kata tak payah, tak payah jadi baik lah. Tak. Rasulullah duduk 3 hari dalam keadaan sempit dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, sahabat kesayangan dia ni. Sempit, kecil, panas. Makan pun dia punya anak kepada Abu Bakar Siddiq ni, Asma, dia ambil dia punya kain dia potong jadi tali, diikat. Diikatnya makanan tu dia hantar pada ayah dia. Lepas tu anak dia lagi seorang memberi berita pula apa berlaku kat Mekah bila kisah Rasulullah ini dia pergi. Rasulullah tu 3 hari duduk sana dan kena panas. Kalau dekat cekerahan batu gua tu, kalau pergi haji, pergi umrah tahulah. Lepas subuh 34, kalau tengah hari tu tengok dekat Masjid Haram tu, dengan cuaca tu 48, 50, Allah, memang tak tahan. Musim haji tahun lepas saya pergi haji, sampai ke Madinah lagi panas. Lagi panas. Kalau pergi Zuhur ni, kalau pergi masjid, kebetulan saya punya grup ni depan pintu masjid. Pintu berapa? Pintu 25 ke tak tahu. Dekat Lost and Found hari tu. Saya selalu masuk dari situ lah. Maknanya dekat Coral Madinah. Kita turun aja, Coral Madinah hotel. Turun aja, kita lintas satu jalan, ada pintu masjid. Di masjid kan Nabi kan banyak nombor kan. Pintu 25 dah rasanya. Saya tak ingat betul berapa. Itu pun menjelang nak sampai pintu masjid, masuk dalam masjid tu, ambil serban ni, pakai serban satu, ambil serban lagi satu, tutup muka, nampak mata je. Panas ya Allah. Panas dia macam duduk belakang kompresor besar. Itu panas dia. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah hijrah tu di puncak kepanasan Mekah. Duduk 3 hari dalam ruang batu yang sempit. Rasulullah nak beritahu apa? Engkau nak jadi baik ni bukan mudah. Gitulah.
Nak kena duduk, nak mujahadah, nak kena lawan kemalasan, nak sungguh-sungguh, nak atur hidup macam ni, nak pergi belajar, nak tinggalkan kesenangan, nak tinggalkan lipat-lipat kedai kopi, tak payah, baik kita pergi mengaji. Nak lawan nafsu, nak baca Quran, nak betul-sungguh, payah, bukan mudah. Kadang-kadang keluarga pula tak beri sokongan, bukan mudah. Pasangan pula tak nak, tak ikut, bukan mudah. Waktu tu lah ada ni, waktu tu lah ada tu, bukan mudah. Tu kita tengok ulama-ulama dia tafsirkan cerita hijrah ni bagus kan. Ini Mekah. Kawan-kawan tahu tak Madinah ni kat mana? Dekat map. Dekat mana? Ini Mekah, Madinah kat belah mana? Kat atas je. Kat utara. Itunya bila orang tanya dengan Rasulullah, kita nak semayang menghadap mana? Menghadap selatan. Tu yang menunjukkan, kalau kita map pun samalah, dia kat sini. Madinah kat sini. Yang nama asal dia Yatrib. Rasulullah tukar nama Madinah. Madinah ni kalau dalam bahasa Melayu nama dia bandar. Perkataan Madinatul Rasul. Dulu orang panggil Madinatul Rasul. Bandar Rasul. Sebab Rasulullah hijrah. Jadi Madinah kat sini. Mekah kat sini. Rasulullah bila dia keluar pada 27-an bulan Safar, hari Khamis, sebab panas, dia keluar malam. Dia keluar dengan seorang sahabat yang kita tahulah siapa, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dah dengar dah rancangan Rasulullah ni nak hijrah kat Madinah. Lepas tu dia Abu Bakar As-Siddiq ni, dia pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya siapa dalam rumah. Dia tutup muka dia. Dia nak rahsiakan benda ni. Dia kata, wahai Abu Bakar, engkau sediakanlah kenderaan. Dia kata, aku sudah sediakan unta yang bagus untuk kita pergi hijrah. 3 bulan lalu. Rupanya dia dah prepare dengan siang. Ini nak ajar apa ni? Jangan last minute. Buat kebaikan ni jangan last minute. Plan lah kan. Kita malam ni nak ada kuliah. Plan lah. Petang-petang balik cepat gitu kan. Ada urusan anak ke, anak rumah tak masak ke, kerja. Petang-petang tu pukul 6.30 tu pergi dah beli makanan dulu. Nanti lepas maghrib kita boleh pergi masjid. Rancanglah sikit bagaimana Abu Bakar Siddiq buat. Ini masa tu lah nak pergi mengaji, masa tu lah nak beli pampers. Dah tak datang belajar. Kenapa tak datang belajar? Beli pampers. Tak rancang. Tak rancang kebaikan ni, kita tak rancang. Kita tak plan kita punya. Padahal handphone ni berapa reminder boleh masuk ni, macam bunyi boleh keluar tu lah. Remind lah. Aku telah menyediakan unta yang bagus 3 bulan lalu. Rasulullah keluar malam. Tengok prepare untuk hijrah. Kita nak hijrah ni mati. Prepare untuk mati. Jangan last minute. Jangan nak pencin pun sibuk nak belajar agama. Itu kalau ada umur baru pencin. Kalau ada umur tau. Kalau tak ada umur macam mana? Waktu pencin pun dah sakit. Apa benda nak belajar agama apa? Nak sembahyang sunat apa? Nak qada apa? Dah macam sakit dah. Fizikal pun dah tak kuat dah. Akal dah tak kuat. Duduk mengajikan fizik demi minit je tidur. Tapi kat rumah tak tidur. Itu pelik. Ini Madinah. Ini Mekah. Tahu tak? Bukit Sur ni dekat mana? Bukan on the way. Dia kat mana? Dia kat bawah. Dia kat bawah. Bila Rasulullah keluar rumah pada malam tu, dia tak terus pergi ke Madinah. Dia pergi ke mana? Pergi ke selatan. Pergi ke bawah sini. Dan transit di sana 3 hari. Bila orang datang aja ke rumah Rasulullah tu nak bunuh Nabi, kan ada kisahnya popular tu kan. Mereka selak aja tempat selimut itu. Rupanya siapa? Ali bin Abi Talib. Itu yang kisah tu. Bila Sayyidina Ali sampai di Mekah, di Madinah, maaf, orang tanya, wahai Ali, engkau tak takut ke kau ganti Rasulullah? Sedangkan mereka datang dengan menghunus pedang. Cuma orang kaum yang tak wakil bawa pedang, semua nak tikam serentak supaya tak ada satu kaum yang akan dipersalahkan. Gitu orang kafir Quraisy ni. Tengok orang lain. Maka orang tanya dengan Sayyidina Ali, kau tak takut ke Ali? Kau tidur tempat Nabi, kau dah kena tikam. Gitulah lebih kurang bahasa dia. Rasulullah kata, apa Sayyidina kata? Aku tak takut. Kenapa? Bila Rasulullah suruh aku ganti dan Rasulullah selimutkan aku, sebelum dia keluar, dia berkata satu perkataan. Apa dia? Wahai Ali, aku akan jumpa engkau di Madinah. Itu masalah apa tu? Rasulullah kan cakap wahyu, betul tak? Dia bukan ikut otak dia. Dia kan ikut suka dia. Dia kan ikut plan dia. Dia ikut plan Allah. Dia kata apa? Wahai Ali, aku akan jumpa kau di Madinah. Maknanya apa? Maknanya dia selamat lah, dia kata.
Begitu diceritakan oleh ulama. Yakinnya dia. Allah, hai. Apa lagi mesej Rasulullah bagi tu bila dia pergi ke Gosur? Apa? Patutnya jalan ke sana, tapi dia jalan sini. Ditunggu 3 hari. Apa tu? Itu adalah strategi. Strategi itu strategi tak? Waktu dalam nak berhijrah pada kebaikan ni kena ada strategi. Kita nak berhijrah ni ke alam barzah ni, kita kena ada strategi. Macam mana nak aturkan hidup kita, tambah amal kita, tambah ilmu kita. Kita ada strategi. Kenapa? Hijrah itu memerlukan strategi. Strategi ni ada benda tak boleh habak. Dulu guru kata, hang habak jadi habuk, dia kata. Hang habak jadi habuk. Strategi tak boleh habak. Susun sendiri kehidupan kita. Itu hijrah. Dan hijrah yang paling besar, yang kita tak boleh tolak, yang kita terpaksa lalui, kita nak ke tak nak, inilah kematian. Jadi prepare lah. Macam mana? Prepare awal-awal. Kemudian ada penyeru dari langit. Apa penyeru ni kata? Bila orang Islam ni, orang mukmin ni, orang beriman ni dapat jawab soalan-soalan yang ditanya tu, maka ada suara dari langit kata apa? Benar apa yang dikatakan hamba-Ku ini. Hamba-Ku itu, hamparkan baginya jalan ke syurga dan buka baginya pintu menuju syurga. Dia bagi dia hamparan. Hamparan ni daripada syurga. Kalau kita musika hadis tu, dia kata, riwayat Abu Dawud tu, hadis tu, dia beri dia pakaian dan dia memakai pakaian syurga. Kita kerja kadang-kadang hari-hari Khamis ke hari Isnin ke, kita kena pakai baju korporat kan. Macam Muntadah pakai ni. Ini kena pakai hari apa Muntadah? Hari Sabtu, Rabu. Ini lagi apa? Korang tak pakai kan? Korang ni langgar undang-undang kan? Emas pun tak pakai, kau tengok. Aku masuk pejabat, aku seorang yang pakai emas. Kenapa orang tak ada emas ni? Kau yang ajak kat kilang pun sama. Tengok dia duduk tak pakai emas. Ustaz, kami ada vaksin sendiri yang kau bagi aku makan. Memang malas nak pakai. Bila pakai baju korporat ni, ini uniform rupanya orang boleh jawab soalan dalam kubur ni. Dia ada uniform uniform ini made in syurga. Diberi dia pakaian syurga, diberi dia hamparan, diberi tilam daripada syurga. Allahu Akbar. Tu guru-guru ajar bila kau dengar nikmat-nikmat syurga, nikmat apa, kau berkatalah Allahumma rzuqna. Macam inilah kita dengarkan, Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami. Apa? Inilah dapat hamparan, dapat jawab soalan soalan kubur, soalan malaikat. Rezekikan kami wahai Tuhan. Rezekikan kami. Jangan cakap aku boleh jawab, jangan cakap gini tau. Kita diajar bukan macam ni aja. Kerana kita diajar oleh guru-guru orang tua-tua kita kan. Kita jangan cakap macam kita pergi Mekah lah. Kita kata Mekah ni aku duduk hotel dekat senang. Jangan cakap aku kalau pergi Mekah aku sihat, aku dah jogi, aku boleh tawaf, aku boleh sa'i dan jangan cakap. Dia ajar kita supaya tidak bercakap gitu. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kan dia ajar gitu kan. Walaupun kita dah bawa persiapan kita dah seminggu lagi nak umrah, kita pergi jalan dekat Tasik supaya kaki kita kuat sikit lah, nak sa'i ke nak apa. Tapi dia punya hasil dia la haula wala quwata illa billah. Bukan kekuatan kita, tapi usaha kena buat. Sebab kena lahirkan, kena pergi belajar untuk dapat ilmu. Itu sebablah Rasulullah hijrah. Rasulullah pergi Gosur transit. Ada sebab dia, ada lahirkan sebab untuk keselamatan. Lalu dia akan mendatangi syurga dari pintu yang aromanya sangat wangi. Dihaskan kuburnya, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Orang yang dapat jawab soalan kubur ini dalam kitab Syekh Jalaluddin Sayuti ni kata, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kalau mata kita boleh pandang 2 km lah agaknya dia punya kubur. Sejauh mata kita boleh pandang. Dia luaskan kubur dia betul-betul. Inilah ganjaran dia, inilah balasan baik yang Allah berikan pada mereka-mereka yang bersusah payah atas muka bumi untuk mendapat redha Tuhan. Bersusah payah dengan amal untuk mendapat redha Tuhan. Kekang nafsu dia untuk mendapat redha Allah. Bawa kaki dia jalan baik untuk mendapat redha Allah. Dengar benda-benda baik, dengar kuliah, belajar agama, korbankan waktu rehat hujung minggu, korbankan waktu rehat malam-malam hari, semata-mata nak dapat redha Allah.
Allah tak akan mempersia-siakan. Ikhlaskanlah apa saja amalan baik yang kita buat, Allah akan beri hadiah. Inilah hadiah-hadiah nanti sebelum syurganya sebenar daripada masyarakat nanti, di alam akhirat nanti. Apa hadiah dia? Dia akan mendatangi syurga dari pintunya, aromanya sangat wangi. Diluaskan kuburnya seluas pandangan mata. Kita tengok kubur sempit tu, dia lahat begitu je. Gitu je. Pada dia macam gitu je. Luas. Datang juga kepadanya seorang yang sangat tampan. Ada orang datang tampan, berpakaian indah serta berbau harum, berkata pada dia, berbahagialah dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Orang dia wish dia, bahagialah kau kat sini. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Orang tu cakap begitu. Bagaimana rupa orang tu? Tampan, pakaiannya indah, bau dia harum. Ini yang kalau dulu saya kata dululah, yang kami dulu dengan ni lagi surau lah, tapi surau Blok B. Kita pergi Patani dulu. Ini yang dulu Baba Karim kan, Baba Karim cakap. Baba Karim ni timalan, dia ni pengurusi waktu itulah, pengurusi Persatuan Ulama Patani. Ni dia cakap ni. Dia kata dia mau tahu, dia ni orang petani ni cakap Kelantan, tapi pelek petani. Sana kita cakap pelat, orang cakap pelek petani. Dia mau tahu, dia kata orang-orang beriman ni, dia kata bila orang beriman yang mati, dia kata nanti datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki, dia kata muka dia jangok. Dia kata jangok jangok ni orang Kelantan kata kacak lah, handsome, cantik. Muka dia jangok, gigi dia putih, dia kata. Badan dia wangi harum, pakai dia cantik, indah, dia kata. Dia ni, benda ni dia sini. Dia temui kita, dia hiburkan kita, dia kata. Nanti kita mati, nanti kita nampak orang lelaki ni mari kat kita, dia kata. Kita duk tanya, mu siapa? Aku tak kenal mu. Dia kata, akulah sahabatmu yang baik, akulah kawanmu yang baik. Siapa mu? Aku tak kenal mu. Aku akan temanmu kat sini dalam kubur ni, aku hibur kamu. Siapa mu? Akulah amalanmu yang soleh semasa kamu berada atas muka bumi. Itu dia cakap tu. Ini cerita ni adalah hadis. Ni. Maka orang tadi, orang yang boleh jawab soalan tadi, orang Islam tadi, orang yang beriman tadi, dia tanya dengan lelaki ni, orang yang tadi, yang muka dia cantik, yang wajah dia tampan, yang pakaian dia indah, yang bau dia harum, yang dia kata dengan mayat tadi, orang mati tadi, bila roh tu datang ke jasad dia dan dia boleh jawab soalan, dia kata apa? Berbahagialah dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Dia ucap tahniah, bahagialah kau. Inilah hari yang telah dijanjikan pada engkau. Mata atas bumi dijanjikan, kalau engkau beriman, ini kau dapat. Ini janji dia. Maka orang itu berkata, siapa engkau? Wajahmu seperti wajahnya datang membawa kebaikan. Dia kata itu kan. Orang mati ni, orang beriman ni kata, siapa engkau? Wajah engkau ni macam wajah kebaikan. Dia menjawab, siapa yang datang ni? Aku adalah amal solehmu. Itu yang kena buat amal soleh. Itu yang kena sembahyang sunat banyak-banyak. Ini lepas sembahyangnya boom cabut. Sembahyang sunat tak nak buat. Selalu kat pejabat nampak orang tak sembahyang sunat. Selalu kalau program kelapa doa yang wajib, kita akan nampak orang tak sembahyang sunat banyak. Saya tahulah, saya ngajar tempat, saya ngajar. Lepas isyak je boom. Selalu lepas kelar ada makan. Lepas isyak je dah berdoa je boom cabut. Nak ramai orang pergi makan dah. Adalah 4-5 orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat dulu. Makan tu ada, tak lagi mana. Sembahyang sunat. 2 rakaat ni 2 minit je, 3 minit je 2 rakaat ni. Kalau baca surah pendek, baca Fatihah, baca Iftitah, bacalah 3 kali tasbih tu, 3 minit je sembahyang ni. Buatlah sekejap. Tahanlah nafsu tu, jangan bagi dia keluar pergi makan dulu, nanti buat dulu. Kenapa? Amal soleh. Itu dah amal soleh tu, sembahyang sunat tu amal soleh. Sembahyang wajib ni amal soleh. Buat dulu, jangan naik dulu. Buat dulu. Lawan dia memang suka. Kadang-kadang kita tak, bukan naik cepat pun, kita sampai tempat rasul, kita berbual dengan kawan, dah habis 3 minit, betul tak? Kalau kita sampai sini pun habis 3 minit juga. Sembahyang dulu sunat, buat naik.
Itu yang dikatakan apa? Imam Hatib Al-Asam. Apa dia kata? Aku belajar dengan Syakir Al-Baqi. Syakir Al-Baqi 30 tahun. Dan 8 faedah aku dapat. Yang pertama apa? Aku nampak ramai orang sayang orang manusia, ramai orang ni, tapi manusia yang disayang tu boleh jaga dia sampai dia hidup je. Bila dia mati masuk kubur, orang yang disayang akan muka bumi, harta yang disayang, perkara yang disayang, manusia yang disayang, tak boleh teman sampai alam barzakh. Tapi aku nampak ada satu teman yang boleh teman aku atas muka bumi dan boleh teman aku dalam barzakh. Maka aku tekad untuk mengumpul mereka dan membawa aku bersama dalam kubur supaya diteman aku dalam barzakh. Dan aku membuat kesimpulan teman itu bernama amal soleh. Inilah kita ayuhal walad, nasihat yang ke-15 ke 14. Bulan lepas aku baca benda tu kat Kelang, surau Kelang, surau Bandar Puteri. Lepas tu ingat perkataan ni, akulah amal soleh. Okey, nanti kita sambung. Dan dia pun berkata, siapa dia ni? Orang mati tadilah. Lepas dia dapat jawab soalan, lepas tu ada orang lelaki datang, ada suara di langit kata, benarlah engkau bagi dia hamparan, bagi bukakan daripada dia putih syurga dalam kubur, supaya aroma syurga masuk dalam kubur dia. Lepas tu ada orang lelaki datang, pakaiannya indah, mukanya cantik, baunya harum. Dia kata, berbahagialah engkau, inilah harinya dinyanyikan padamu. Dia akan tanya, siapa engkau? Aku tengok muka engkau ni macam datang bau kebaikan. Maka orang tu menjawab, aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Ni yang teman kita dalam kubur ni. Allah Akbar. Kalau tidak bermati-mati berbuat amal soleh, ini kita pergi mati-mati, benda yang tak buat mati. Tahu? Bermati-mati kumpul duit, bermati-mati ini, benda tak buat mati, kita mati-mati. Benda yang buat mati, amal soleh, kita tak pernah mati-mati. Rasulullah dia disemayang berbekat-bekat kaki. Dia Rasul. Macam mati-matian buat Ni benda yang boleh buat mati, tak buat mati-mati. Buat siapa sambil, buat lapang buat, tak lapang tak buat. Gitulah. Tak seriusnya kita mengumpul seorang kawan, nama dia amal soleh. InsyaAllah nanti sambung dekat situ. Nanti Muntadah turun tada. Abang yang ada kitab tada juga. Muka surat berapa bang? 89. Dia pun berkata, siapa ni? Orang yang dapat jawab soalan kubur tadi. Moga-moga cerita ni, perkhabaran ni membawa kita satu rasa yang sangat baik, sangat indah. Tu nama dia insaf. Sedar, insaf. Aku nak kena pergi jalan ni. Inilah perjalanan yang aku mesti tempuhi. Inilah pilihan yang aku kena buat. Sementara roh ni belum pergi hantar ke barzakh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak kekurangan pada semua dengan rendah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.